Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi alladhi manna alaina bi fadlihil amim wa idh manna alaina bi Muhammadin afdalul khalqi fahadana ila dinil haqq واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan matinya kamu itu dalam keadaan Islam. Baik, yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau An-Nur Bandar Puteri Klang dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur Bandar Puteri Klang, dan juga tidak lupakan para jemaah sekalian yang bersama dengan kita pada malam ini secara live online di FB page Surau An-Nur Bandar Puteri Klang, dan juga di YouTube channel Abu Sarim TV, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan dengan adanya kuliah secara online ini memberi manfaat pada kita sama-sama untuk mendapatkan ilmu, untuk kita berkongsi ilmu, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi di kalangan orang yang sentiasa dituntun kepada jalan hidayah oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal, kepada jalan yang benar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa membuang masa, kerana hadis yang kita bahaskan ataupun kita bincangkan daripada kitab Riyadhus Shalihin ini masih panjang, jadi mukadimah saya pendek saja, dan kita akan terus kepada sambungan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana kita telah pun menceritakan pada pertemuan yang lepas, yang mana sampai kepada ujian yang mana Ka'ab bin Malik itu didatangi oleh seorang Nabati. Okey, minta maaf, itu saya sebut Nabati itu petani, bukan petani sebenarnya. Nabati itu awamun nas. Okey, minta maaf sebabnya kadang-kadang kita terlupa kata Nabati itu tak mari. Okey, jadi bila saya rujuk balik dalam kamus, okey, Nabatiyun itu dikatakan awamun nas, iaitu seorang awam. Maknanya orang awam lah yang datang berniaga di Madinatul Munawwarah pada waktu itu. Jadi dia tadi disebut dalam masa yang sama dia mendapat perintah daripada Raja Ghassan, yang mana Ka'ab bin Malik diuji dengan datangnya surat yang ditulis oleh Raja Ghassan untuk mengajak dia supaya berpindah, kerana diketahui oleh Raja Ghassan dia ini di pulau mana ujian yang begitu hebat, dan sehingga akan ditawarkan satu kebaikan kepada siapa dia? Ka'ab bin Malik, untuk meninggalkan agamanya. Dan kita telah pun menambah lagi cerita itu dengan beberapa kisah yang lain, daripada kisah Ummu Sulaim, dan juga kisah sahabat yang lain, yang mana mereka diuji dengan satu ujian yang untuk mereka meninggalkan agama Allah, dengan ujian seperti dianugerahkan harta yang banyak. Boleh jadi kita hari ini belum tentu mampu untuk menanggung ujian sedemikian. Sebab tu iktibar, ibrah yang kita boleh ambil daripada cerita ini adalah untuk diri kita supaya sentiasa bersiap siaga.
bersiap sedia untuk menghadapi ataupun mengharungi apa jua keadaan cubaan dugaan yang kita akan lalui, yang Allah akan datangkan kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab tu tengok Allah kata kita ni Allah Ta'ala telah ciptakan adanya kehidupan dan juga kematian itu liyabluwakum, untuk Allah uji kamu semua. Ayyukum ahsanu amala, mana satukah amal kamu yang paling terbaik. Ini Allah Ta'ala memang nak uji kita. Baik, jadi Ka'ab ini dia boleh menahan dirinya. Apa yang dibuatnya disebut dalam riwayat ni disebut oleh Ka'ab bin Malik, fatayammamtu bihan tanau bihat tanur fasajartuha. Lalu dia bakar surat ni tadi, dia tak terima tawaran Raja Ghassan. Alhamdulillah. Jadi kita kena ambil bagaimana Ka'ab ini, walaupun disajikan, dihidangkan harta yang banyak, kita jangan mudah tewas dengan sesuatu yang boleh membawa kepada kebinasaan diri kita, lagi-lagi dalam bab agama. Jadi sebab tu kita dalam keadaan apa jua seperti hari ini, pandemik COVID-19 dan sebagainya, kita perlu untuk kuatkan iman kita, kuatkan hati kita dengan sentiasa mengingat Allah Ta'ala dan sentiasa mencari redha Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Baik, sambungan hadis ini, hatta lepas daripada peristiwa itu, hatta idza madat 40 min al-50, maka berlalulah daripada, sebab pemulauan itu berlaku 50 malam, 50 hari. Jadi Ka'ab kata hatta idza madat 40, maka telah pun berlalu 40 malam, 40 hari dah berlalu dah. Mana tinggal 10 hari lagi lah yang perlu dilalui oleh siapa dah? Ka'ab bin Malik. Tapi waktu itu, waktu dia mengalami itu, dia tak tahu pun berapa hari sebenarnya, sebab dia menceritakan perkara ini selepas berlakunya tahrian. Jadi dia kata semuanya ada 50 malam. Tapi pada saat ini dia tak tahu pun lagi berapa hari yang proses pemulauan itu terhadap Ka'ab, termasuk Hilal bin Murarah dan Hilal dan juga Murarah itu saja. Baik. Lalu dia kata wastalbathal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Dia kata lalu berlalulah, maka wahyu pun tak ada turun lagi. Dia kata idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, tetapi datang pula perintah Rasulullah yang lain pula kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Apa dia perintahnya itu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Tengok ujian seterusnya pula apa dia? Ka'ab ibn Malik ini dapat perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mendatanginya waktu itu memberitahu apa dia? Dia kata sesungguhnya Rasulullah, dia kata ya'muruka an ta'tazila imra'atak, untuk i'tizal. I'tizal ni apa dia makna dia? I'tizal mengasingkan diri kamu daripada isteri engkau, imratak, orang perempuan engkau, orang rumah engkau. Jadi maknanya Ka'ab tak faham lagi. Lalu dia tanya, faqultu, dia kata, dia pun tanya pada utusan Rasulullah pada yang datang padanya tadi, utalliqha am madza af'al. Dia kata, apakah aku perlu menceraikannya ataupun apa yang aku perlu buat? Dia kata. Lalu kata utusan yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata la, tidak, bukan Nabi suruh engkau menceraikan isteri engkau. Dia kata bali'tazilha fala taqrabannaha. Ujian pula datang. Dia kata, Nabi kata tak, engkau bukan disuruhkan untuk menceraikan isteri engkau. Bahkan dia kata apa? Fala taqrabannaha. Maknanya engkau sama sekali, nun belakang tu tuan-tuan, kalau kita mengaji kaedah saraf ni, nun belakang la taqrabannaha, nun di situ adalah nun taukid. Nak ceritanya tidak boleh sama sekali engkau mendekati isteri engkau. Maknanya la taqrabannaha, tak boleh engkau nak mendekatinya. Maknanya kita tak boleh nak orang kata bersama isteri kita, dan apa jua pun keadaan tak boleh. Maknanya duduk berpisah asing tu maknanya bukan bercerai maksud dia. Okay? Lalu wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik, dan utusan itu juga sama pergi berjumpa dengan dua orang hak lagi tadi, Hilal dan Murarah pun sama juga, yang mana diberitahu pada mereka juga tak boleh untuk duduk sama dengan isteri, kena asing. Duduk asing, tak boleh duduk sekali. Tengok ujian. Kita kalau kena macam ni tuan-tuan, bini aku kot, kita keluar dah. Bini aku kot suka hati. Kalau lah kata cerita P. Ramlee, cerita Abdul Wahab
Abdul Wahid, Abdul Wahub. Nah, siapa yang marah kena jual. Ini kalau kita dah lah kena pulau. Dah lah orang pun semua tak mau bercakap dengan kita. Kita lepas tu pula tiba-tiba Nabi, kalau iman kita tak kuat waktu itu, kita nak kata, syaitan memang akan goda. Ini semua. Sebab zahir benda arahan itu nampak tak baik sebenarnya. Okay? Nampak tak baik. Tetapi, di sini juga kita kena faham. Okay? Bila datangnya perintah Allah dan Rasul, bila datangnya perintah Allah dan Rasul, walaupun dari sudut akal kita dan logik secara zahir mana secara luaran nampak tak kena dengan kita sebenarnya. Nampak memang tak betul pun. Kita kata, mana boleh kalau nak marah, kalau nak hukumlah dengan cara yang sepatutnya. Takkan sampai nak libat. Kalau melibatkan apa saja perintah yang datang daripada Allah dan Rasul, maka kita kena kata benar juga. Kita nak ambil ibrah pengajaran ni hari pada diri kita. Contoh, saya kata contoh. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata apa? Apa ayat tu? Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa lil akhir ayat sadaqallahu azim. Surah An-Nur ayat berapa? Saya tak ingat, ayat 30 rasa. 31. Okey. Baik. Kata Allah Ta'ala sebut wa qul lil mu'minat, dan perintahkanlah wahai orang lelaki kepada perempuan-perempuan beriman. Okey. Yaghdudna min absarihinna, orang perempuan jaga mata. Okey, jaga mata. Kemudian yaghdudna min absarihinna wa ihfazna furujahunna, dan jagalah maruah kamu. Furuj di sini adalah faraj, iaitu maknanya di situ bermaksud jagalah muruah orang perempuan itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan kamu memperlihatkan perhiasan diri kamu. Zinah di sini ulama bahasa, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Ahkam fil Quran itu disebut daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, itu perhiasan yang dimaksudkan, bukan perhiasan emas kita dah, bukan hal tu. Maknanya tubuh jasad orang perempuan itu sendiri yang dimaksudkan zinah, iaitu zinah perhiasan pada diri orang perempuan. Maknanya tutup aurat daripada hujung rambut sampailah kepada hujung kaki. Okey. Ma dhahara minha, apa yang zahir daripadanya. Okey. Jadi nak sebutnya di sini, kalau kita ikut logik akal, kena musim panas. Tengok, musim panas orang kata sampai panas, orang kata yang panas sangat-sangatlah kemarau. Okey. Kita nak kata tak ada rukhsah ke? Tak ada rukhsah ke kita tak perlu orang nak keluar panas, boleh kita berasa berangin sikit, dengan pakaian yang terbuka sikit, kepala buka sikit, rambut nampak apa sebagainya. Kan? Kok akal kita kata, kalau aku tak aurat pun aku tak buat dosa, tak ada masalah. No hal bila. Logik akal zahir kita kata, nampak macam menyusahkan juga sebenarnya. Kalau ikut kalau time sejuk, tak apalah suruh pakai tutup aurat. Contoh, saya nak sebut bawa contoh. Bila hujah yang kita bahas kok akal memang zahir nampak kita duduk pada tempat yang benar. Tetapi bila perintah yang Allah datang, sama ada Rasulullah ataupun Nabi, kita jangan duk kata benda tu salah. Kita kena terima macam mana Ka'ab. Sebab itu saya pernah sebut dah dalam cerita dalam cerita siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak kepada Ismail, boleh tak mari pula mak Ismail. Siapa? Mak Ismail. Siti Hajar. Hajar, saya dah pernah sebut pada tuan-tuan, Hajar itu dapat perintah daripada Allah Ta'ala. Mula-mula dia bertanya, bila letakkan satu tempat di tanah gersang, dibakar, tempat panas sekali. Tuan bayang kau akal dengan seorang ibu yang masih menyusukan anak. Ismail kecil lagi, hidup baby, masih menyusukan maknya lagi waktu itu. Okay. Tiba-tiba Ibrahim tinggalkannya. Ini tempat engkau wahai Hajar, wahai Ismail. Kok logik akal kita dah kata, lihat secara zahir, gila suami yang tinggalkan isteri dalam keadaan begitu. Betul tak? Betul. Zahir. Sebab itu berbeza. Allah Ta'ala, Nabi nak ajar kita bezakan perintah yang datang pada Allah dan Rasul dengan perintah yang datang pada orang manusia biasa seperti kita. Okay? Sebab tu kita jangan lawan kok mana sekalipun perintah Allah dan Rasul. Sebab tu Hajar dia tak ada kata apa pun.
Dia kata bila mana dia tengok thumma raja, adalah riwayat sebut thumma, kata Nabi thumma raja ila ahli, bila Ibrahim tu thumma raja Ibrahim ila ahli, balik Ibrahim pergi ke Palestin semula tu, bila sampai kepada satu tempat itu, dikatakan apa, dia jalan tu lalu dikejar oleh siapa, dia Hajar di belakang. Dia kata, ya Ibrahim bang, dia kata, suami panggil suami, abang, dia kata, ila man tatrukuna ya Ibrahim, kamu nak tinggal kami ni pada siapa? Tengok, nak menunjukkan bahawa sifat manusia itu semula jadi dia akan sangsi. Ya, kita memang akan ada rasa sangsi bila benda sesuatu yang kita rasa benda itu macam tak munasabah akal, tak logik dan zahir dari sudut pandangan mata kita tak kena benda ni. Tak, memang tak boleh nak diterima akal. Siapa dia yang nak kena tinggal di padang pasir begitu? Ada. Lalu kata Ibrahim, keluar pada mulut Ibrahim apa dia kata? Dia kata, taraktukum ilallah. Aku tinggalkan kamu berdua ni kepada Allah Ta'ala. Bila Hajar dengar je Ibrahim kata, aku tinggalkan ini atas sebab Allah yang perintah itu, apa kata keluar pada mulut Hajar itu disebut? Apa mulut dia keluar? Raditu billah, aku redha. Tengok tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala nak mendidik kita supaya kita ini ada kita sentiasa datangkan pada dalam diri hati kita ni sifat yakin kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kita diuji pada hari ini pandemik, susah kok mana sekalipun macam mana, sampai kita tak ada duit, tak ada makanan. Sampai kita tengok ada berlaku orang kata membunuh diri yang terlalu banyak. Di sini dalam masa yang sama, kita yang senang ni wajib lakukan tu yang susah. Itulah satu perihal perbahasan lain. Cuma di sini nak bahas tentang iman masing-masing ni tadi, kekuatan. Kenapa kita boleh gugur, kita boleh jatuh, kita boleh lemah dalam untuk mengharungi sesuatu ujian. Bukan saya cerita pada tuan-tuan, bahkan pada diri saya sendiri pun belum tentu bila Allah Ta'ala datang satu ujian yang berat pada diri saya, waktu itu baru kita rasa ini Allah nak uji sebenarnya. Bila uji, kita dah kata, apa ni, Allah tak nampak ke? Kita susah ni. Sebab itu masing-masing libtira amradatillah. Kita masing-masing berusaha untuk mencari redha Allah. Sebab itu tengok Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, bila mana datang pula perintah hak mengarut lah, kita kata logik zahir kita, apa ni, bini aku pun kena juga disuruh ni, dah lah tak boleh nak bergaul dengan orang lain. Tengok keluar pasal orang duk masam muka kat kita, orang tak mau bercakap dengan kita. Baru ni dia pergi ke mana? Dia pergi ke rumah sepupu dia Qatadah. Abu Qatadah pun tak layan dia sampai dia menangis bila dia bila dia turun pada dinding rumah Abu Qatadah. Waktu itu dia menangis sebab Abu Qatadah tak mau bercakap dengan dia, sedangkan dia adalah antara uhibbun nas, antara orang yang paling dia sayang, pun tak mau bercakap dengan dia. Tiba-tiba pula Nabi hantar satu utusan pula, suruh bini asingkan, wala taqrabannaha, dan jangan engkau dekatinya sama sekali. Gitu. Itu orang kata nak menunjukkan, orang kata kita ni hati kalau tak kena ni boleh mengamuk lah tuan-tuan. Na'udzubillah, kita diuji yang begitu kuat. Ni cerita sahabat Nabi diuji begini. Untuk kita ambil pengajaran supaya kita ni mintalah, kata, ya Allah, ujian pun janganlah ujiannya tak setanding dengan imanku, ya Allah. Biarlah engkau datangkan ujian dia setanding dengan imanku, ya Allah. Sebab tu kita dah baca dalam tahlil kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kita pun tahu la yukallifullahu, Allah tidak akan membebankan, melainkan Allah tahu yang dia ni mampu untuk tanggung bebanan itu sebenarnya. Baik, lalu dikata bila kan samalah kepada sahabatnya hak dua orang lain pun sama juga diperintahkan untuk tidak boleh mendekati isteri mereka. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah. Tapi isteri Hilal ni dia pergi jumpa Nabi. Sebab bila mari perintah kata dipisahkan untuk diasingkan suami isteri ni tak boleh duduk sekali, maknanya pemulawan ini bukan daripada laku di luar rumah saja, bahkan sehingga dalam rumah juga pemulawan mesti dilakukan, iaitu isteri tak boleh duduk bersama dengan suami yang tadi, mana tiga orang tadi, Ka'ab, Hilal dan juga Murarah, ini tidak boleh bersama dengan isterinya. Lalu datang isteri siapa dia, Hilal ini datang berjumpa, dia kata apa dia? Faqalat lahu, kata isteri Hilal ni tadi bin Umayyah, isteri Hilal bin Umayyah ni,
Faqalat lahu ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, dia kata inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i'un laysa lahu khadim. Dha'i' ni apa dia? Sebatang kara. Dha'i' ni tak ada saudara mara, tak ada apa, dia maknanya dia seorang je, sebatang kara lah kita kata. Lalu dia kata wahai orang perempuan Hilal kata ya Rasulullah, Hilal ni tak ada siapa ya Rasulullah. Lagi-lagi pula dia ni tua dah. Syaikhun, dia kata. Tua dah. Syaikhun dha'i'. Tua, lepas tu pula apa dia? Dia ini dha'i'. Dha'i' ni iaitu orang sebatang kara. Lagilah susah. Macam mana aku nak tinggalkan dia ya Rasulullah? Fahal takrahu an akhdumahu? Apakah engkau marah ya Rasulullah ataupun tak suka kalau aku boleh meneruskan untuk berkhidmat, maknanya jaga dari sudut orang kata keperluan hariannya, itu maksud dia. Boleh tak ya Rasulullah, kalau begitu aku nak buat untuk jaga keperluannya, bolehkah ya Rasulullah? Qal la, dia kata tidak ada masalah, kata Nabi. Nabi kata boleh engkau untuk jaga, untuk khidmat dari sudut menjaga keperluannya, walakin kata Nabi la yaqrabannak, jangan dia mendekati engkau. Di sini maknanya untuk berkasih sayang, bermesra dengan engkau tidak dibenarkan. Kita kalau kena macam ni, isteri kita sendiri ikut orang lain, ada orang nak menghalang kita dengan diuji tadi, orang dah tak mau cakap, tiba isteri kita pula tak boleh nak ni, maka perasaan waktu itu, ini ujian yang berat tuan-tuan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Lepas tu ni kita baca hadis ni tuan-tuan, bukan nak kita nak seronok nak dengar hal jadi halwa telinga sahaja yang kita cerita Ka'ab bin Malik ni, tapi nak sebutnya ujian ni masing-masing ada tuan-tuan. Kita hari ni cuma taklah mengalami macam mana hak sahabat alam. Jadi di sini nak mengajak erti masing-masing kena selalu belai hati tu supaya sentiasa jadi kuat. Sentiasa jadi kuat. Nak jadi kuat terus tak boleh tuan-tuan. Payah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita macam buat sedekah sendirilah, kita memang duit ada, okay? Tapi jarang sedekah ataupun langsung tak pernah bersedekah. Tuan-tuan boleh tiba-tiba hari Jumaat contoh tuan-tuan nak bagi RM100, okay? Padahal dia tak pernah bersedekah pun. Walaupun duit ada banyak dalam akaun bank, ada duit, RM100 tu pun berat tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab kita tak pernah belai dia daripada, orang kata belai daripada kecil-kecil. Dia biasa sedekah. Sebab itu Islam mengajar orang miskin pun juga bersedekah. Sebab nak ajar supaya dia esok bila dia senang, dia dah tak ada masalah dah. Dia telah mendidik hatinya itu daripada dia duduk di bawah lagi. Kalau dah biasa sikit, tambah, maka akhirnya tidak ada isu dalam dirinya dalam bab sedekah itu sendiri. Ini nak ceritanya tadi, apa dia? Iaitu dalam bab untuk kita menanggung ujian ni, hati kita kena belai daripada benda hak kecil-kecil. Ujian yang kecil-kecil, contohnya barang kita hilang sikit je, okay? Ataupun kereta kita kena langgar ke orang sikit je, orang pun tak jumpa. Macam benda-benda hak begini, kita kena ajar hati kita supaya jadi orang yang sabar dan mampu untuk menanggungnya dengan cara iaitu sentiasa mencari redha Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Baik, kemudian innahu wallahi ma bihi harakatun ila syai', dia kata yang mana dia ni tak ada apa nak ikut mana lagi, dia adalah seorang sebatang kara, melainkan dia perlukan untuk seseorang untuk memberikan khidmat padanya dari sudut menjaga keperluannya. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila al-an. Sebab tu yang mana lagilah nak sebut Hilal ni lagi teruk daripada Ka'ab bin Malik. Dok nangis je semenjak mundu, dia kata semenjak daripada hak mula pemulawan 40 hari yang sebelum itu, dok nangis sampai hatta al-an, kata isteri dia. Dok nangis lagilah nak buat macam mana? Dah lah kalau aku pergi, kalau aku tinggalkannya ya Rasulullah, mana lagilah keadaannya lagi kritikal. Lepas tu Nabi kata tak ada masalah, engkau boleh bersama dengannya dari sudut untuk menjaga keperluannya, tetapi la yaqrabannak, tapi dia tak boleh mendekati engkau wahai isteri Hilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu bila dia dengar cerita ni tadi, cerita isteri Hilal mari jumpa siapa dia? Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta excuse. Okay. Lalu disebut faqala li ba'd ahli, faqala li ba'd ahli, maka telah berkata
sebagian ahli keluarga aku pula kata, Ka'ab, gila minta kat Nabi juga. Tu isteri Hilal boleh minta excuse untuk masih untuk duduk bersama dengan isterinya. Mesti isterinya minta boleh supaya isterinya duduk dengan suaminya. Kata keluarga, gila jumpa juga. Kok boleh ke kau minta izin? Dia kata, "Law ista'dhanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad adina li imratin Hilal bin Umayyah an takhdumahu." Sama macam isteri Hilal tadi minta izin kat Nabi untuk supaya boleh terus duduk bersama dengan Hilal. Kok engkau pun boleh Nabi izinkan nanti. Itu pergilah jumpa. Fakul tu dia kata tengok. Sebab Ka'ab bin Malik ni orang muda. Dia sebab di antara 3 orang tadi, Hilal Murarah itu dia lah yang paling kuat dan dia paling muda sekali. Faqultu la asta'dhinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sama sekali takkan minta izin, dia kata. Tengok. Ni untuk orang muda. Kita siapa yang muda ni diuji, janganlah lembik macam orang tua. Orang tua tu lain cerita lah. Jadi kita hak muda ni sepatutnya kental. Lagi hak remaja kental. Tapi ada juga remaja hak lemah ramai hari ni tengok. Yang bunuh diri pun dia juga. Gagal SPM dia pun. Itu pun gagalnya 1 subjek dia. Hak lain 10 subjek tu 9A, 1 je C. Bunuh diri. Tengok. Tak kental jiwa kita. Kerana apa tuan-tuan? Sebab tu kita roh dalam ni tuan-tuan, dia bukan nampak lihat dari sudut fizikal kuat dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok, kita nak belai hati kita jadi kuat tuan-tuan, waktu kita bangun subuh pagi tu, hati kita, badan kita semua masing-masing. Sebab itu walaupun ada orang yang sakit, tengok badan secara zahir badannya itu tak mampu nak, orang kata nak bangun sendiri, kita kata. Tetapi bila hati itu sentiasa dah dibelai dengan kuat untuk mengingat Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab tu solat 5 waktu tu mustahab. Sebab apa? Solat tu bukan semata-mata, memanglah Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat tu memang boleh untuk mencegah fahsyak, perkara keji dan munkar. Jadi tapi dalam masa yang sama, solat ini nak mendidik kita jadi hati yang kuat. Hati kalau tak kuat, dia tak akan berlaku. Kita nak bangun untuk menegakkannya, nak mendirikan sembahyang itu. Kita nak mendatangkan hati kita khusyuk, nak mendatangkan betul-betul yang mana kita ini mencintai Allah dan meyakini Allah dan Rasul. Benda tu semua membuatkan hati. Sebab tu hati diajar daripada awal bab solat lagi. Supaya hati kita kuat. Kalau kita cari dalam tu, tengok. Sehingga kan dalam solat itu sendiri, kita tengok dalam ayat Quran dalam surat Al-Fatihah. Kata la salata illa bil Fatihah, kata Nabi. Tidak diterima, tidak sah solat seseorang itu illa bil Fatihah, melainkan dengan Fatihah itu adalah wajib. Lepas tu kita dalam mazhab Syafi'i wajib, melainkan dalam mazhab Abu Hanifah tak kira apa ayat Quran dibacakannya itu sah. Okey. Ni cerita dalam bahasa fiqhnya lain. Cuma nak sebut Fatihah tu mustahab. Sampai kalau kita yakin tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau sahaja ya Allah kami sembah. Situ nak ajar tentang hati tu. Kita nak ajar didik hati. Yakin sungguh mana pun, ya Allah itu adalah tempat untuk kita bergantung. Wa iyyaka nasta'in, dan dia sajalah tempat aku untuk minta pertolongan. Tengok. Kalau kita lemah tuan-tuan, dalam masa yang sama syaitan akan goda kita juga dalam sembahyang. Walaupun kita faham ayat tadi, wa iyyaka nasta'in, dan Allah saja yang akan bantu kita. Azan ya. Kita bagi dulu azan insya-Allah, lepas tu kita sambung lagi sikit. Lagi panjang hari ni. Kita baca sikit pun dah hurainya dah panjang dah. Lagi bagi dulu azan insya-Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة التي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Baik, jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini dia adalah orang muda. Mana kuatlah, maknanya jiwanya lebih kental berbanding daripada Hilal dan juga Murarah. Lalu dia kata wa ma yudrini madza yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dhantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku rasa macam tak kenalah aku nak diminta izin kepada Nabi untuk aku macam mana Hilal tadi isteri datang jumpa Nabi. Jadi aku ni dia kata wa ana rajulun syab, aku ni seorang pemuda yang seorang pemuda lagi, dia masih muda, laki yang masih muda lagi, dia kata. Falabittu bidzalika 10 layalin, maka berlalulah di 10 malam pula. Maka mula lana 50 lailah, maka sempurnalah 50 malam, 50 lailatan min haina nuhiya an kalamina, yang mana telah berlalulah 50 malam apa dia pemulauan terhadap Ka'ab bin Malik dan juga Hilal dan juga Murarah tadi telah pun berlalu. Okey. Thumma sallaitu al-fajri sabaha 50 lailah. Pada satu hari aku pun salat subuh, yang mana pada hari ke-50. Dia solat subuh pada hari yang ke-50 ala dhahri baitin min buyutina, di satu belakang rumah di antara rumah-rumah kami. Maknanya biasanya macam kita jugalah kampung kita ni. Kalau kampung-kampung kita ni satu rumah ni kiri kanan belakang rumah depan itu semua tu suku sakat ahli keluarga dia juga. Biasanya begitu ya. Di negara Arab pun dalam zaman Nabi pun begitu juga. Lepas tu dia kata ala dhahri baitin min buyutina. Aku solat di satu belakang rumah yang mana di antara rumah-rumah kami. Maknanya rumah saudara-saudara Ka'ab bin Malik. Jadi dia solat satu belakang rumah ni dia kata. Fa baina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah Ta'ala anna. Lalu dia kata lepas dia semayang tu, fabaina ana jalisun, aku pun tengah duduk, sambil duduk dia kata alal hal, dalam hal keadaan allati dzakara Allah, yang sedang mengingat Allah Taala, anna qad daqat alayya nafsi, aku rasa sempit sangat diriku ni, sempit, tertekan, rasa sempit sangat. Dia kata wa daqat alayya al-ard, dan juga aku rasa bumi ni sempit sangat, bima rahabat, sedangkan apa yang ada pada bumi ni luas sebenarnya, tapi dia rasa sempit sangat, dia kata. Lalu tiba-tiba tengah dia duduk mengenangkan nasib dirinya, ya Allah aku tertekan. Dia tetap rasa tertekan, tapi masih ada kesabaran yang begitu tinggi dalam diri Ka'ab bin Malik. Tiba-tiba dia kata sami'tu sawta as-sarikh awfa 'ala sala'. Lalu dia terdengar, aku telah mendengar, dia kata sawta sarikh, satu suara jeritan, jeritan aufa, bertepatan, datang daripada ala sala'. Sala' ni nama bukit, nama gunung, nama bukit lah, bukan gunung. Di satu yang betul suara yang aku dengar, jeritan suara yang aku dengar, aufa ala sala', bertepatan datang daripada bukit Sala' itu, dia kata. Lalu dia kata yaqulu bi'a'la sautihi, dengan menyebut dengan suara yang tinggi, dia kata a'la sautihi, ya Ka'ab, dia kata bin Malik, abshir fakhartu sajidan. Bila dia dengar suara tadi sebut, dia kata wahai Ka'ab, bergembiralah engkau, dia kata. Bila dia kata bergembira, dengar perkataan bergembiralah engkau wahai Ka'ab, lalu apa yang berlaku? Fakhartu sajidan, apa dia fakharatu, kharar ni maknanya kharra, ini maknanya jatuh tersungkur, tersembam, maknanya terkejut, rasa ya Allah macam terlepas, macam benda yang orang kata lama ni duk hati duk rasa sempit, tiba-tiba dia dengar suara orang nak kata ya Ka'ab bin Malik abshir, bergembiralah engkau, fakharartu sajidan, aku tersembam sujud kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam ayat dalam surah As-Sajdah, apa ayat tu? Kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat tu kan? Okay? Kharru sujjada, maka
orang beriman bila mana mereka mendengar kalam Allah, peringatan datangnya daripada Allah tentang ayat-ayat Allah Ta'ala Azza wa Jalla, kharru sujjadan, maka mereka itu tersungkur, tersembam, tersujud kepada Allah Ta'ala, tanda mereka itu menta'budkan dirinya kepada Allah, mengabdikan kepada Allah dan menta'zimkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi kita tuan-tuan, bila kita dapat berita gembira ke, kita dapat berita orang kata tak berapa nak gembira ke, berita yang sedih ke, tengok sebab tu kita diajar oleh Nabi, bila berita yang tak baik, kita terus ingat pada Allah ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini datangnya pada milik Allah dan kita ni semuanya akan kembali kepadanya. Jadi mana di situ nak apa, istirja' ini nak ajar kita supaya kita ingat Allah. Kalau kita gembira, alhamdulillah, tengok dengan khusus khas, satu perkataan yang khas pada Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Tapi nak sebutnya, kita kadang-kadang ada, macam saya sendiri pun berlaku, benda yang tak salah, ya Allah, ya Allah, kita sebut waktu tu hati kita rasa, ya Allah, terima kasih banyak, ya Allah, sampai tahap begitu. Kita kena rasa yang orang kata terus hati tertunduk, dan kita pun juga apa dia kata tadi, kharartu sajidan, aku pun terus tersungkur sujud kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab tu kata Ka'b bin Malik, bila dia dengar orang kata abshir, gembiralah engkau wahai Ka'b bin Malik, fa kharartu sajidan, aku pun tersungkur, wa araftu annahu qad jaa faraj. Dan dia kata apa, annahu, sesungguhnya dia itu siapa hak datang bagi berita gembira tadi. Abshir wahai Ka'ab, dia kata kan, gembira ke wahai Ka'ab, dia kata annahu, sungguh dia, qad jaa, sungguh dia datang. Qad ini, lepas tu kaedah bila qad bersambung dengan fi'lun madin, jadi makna di situ adalah litaukid. Qad itu sungguh. Tapi kalau qad bersambung dengan verb present tense, dia akan jadi maksud dia kadang-kadang. Qad yadkhulu, qad adkhulu, kadang-kadang aku masuk, qad akhruju, kadang-kadang aku keluar. Betul. Tapi kalau saya kata qad kharajtu, sungguh aku telah keluar, maknanya itu kaedah, dalam kaedah lughahnya. Bila kata qad jaa, sungguh dia itu datang, nak mengkhabarkan. Farajun, faraj ini bukan mana, kita jangan salah faham tentang faraj, orang perempuan punya kemalan pergi ke faraj. Faraj ini sebenarnya maksud dia adalah benda kelapangan yang terbuka. Jadi nak sebutnya telah datang satu kelapangan untuk aku, mana bebas daripada pemulauan itu tadi. Jadi maknanya dia gembira yang sangat, sehingga dia kharartu, aku ni sujud pada Allah Ta'ala, tersungkur sujud pada Allah bila datang berita gembira ini. Nanti kita akan sambung bagaimana keadaan Ka'b bin Malik ini menerima berita gembira ini, dan apakah yang berlaku, bagaimana datang jumpa Nabi SAW dan sebagainya, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan juga belayan hati kita, halwa telinga. Kalau tak sampai tadi pun, paling kurang sedikit tu ada juga yang menusuk dalam diri kita, supaya kita ini orang yang sentiasa mendapat suntikan ataupun teguran, orang kata saban dalam setiap perbuatan kita lah hari-harian tu. Bila kita dengar untuk diri saya sendiri yang kata berpesan pada diri sendiri, bila ada benda macam ni, ni aku salah buat ni. Itu sebenarnya adalah baiknya kita mendengar majlis ilmu, supaya menjadi satu panduan yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf pada tuan-tuan. Jadi akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan kalam yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali insyaAllah.